الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كأنه dah makruh. Qala al-musannifu rahimahullah, dan makruh menamai maghrib dengan Aisyah dan menamai Aisyah dengan Atamah. Qala al-musannifu rahimahullah, dan makruh hukuman dia. Kita nak menamaikan maghrib, waktu maghrib, dengan namanya kita panggil waktu Isya. Tak betul lah kan? Waktu maghrib mulanya dengan terbenamnya matahari kan, tu mula masuknya waktu maghrib. Berakhir apabila gelap, cerah, jadi gelap di kaki langit. Isya bukan waktu maghrib. Isya selepas dah cerah kemudian timbul gelap kan, baru masuk waktu Isya. Nah, maka jangan dipanggil maghrib dengan namanya Isya. Tak boleh. Kena turut. Kena turut hak syarak tetapkan dah. Syarak tetapkan maghrib macam mana masa dia. Isya macam mana waktu dia. Turut hak syarak buat ya. Begitu juga dan menamai, jadi dan makruh menamai Aisyah dengan Atamah. Masuk dah waktu Isya apabila timbul gelap di kaki langit kan, maka bermulalah masuknya waktu Aisyah. Bolehkah waktu Isya ni kita panggil dengan namanya waktu Atamah? Atamah tu waktu Isya lah. Atamah ni kan, dulu orang-orang Arab kan, sebelum timbulnya perkataan Aisyah ni, mereka panggil waktu Isya tu dengan Atamah. Gelap, timbul gelap di kaki langit kan, maka mereka panggil Atamah. Kemudian datang agama Islam, menukarlah nama Atamah tu kan, dia ganti dengan Aisyah kan. Timbul sahaja gelap di kaki langit sampailah terbit fajar shadiq kan, dipanggil namanya waktu Aisyah. Jadi makruh hukuman dia, kita nak panggil waktu Isya ni dengan Atamah. Tu maksud dia. Baik. Kenapa hukuman dia makruh? Kerana tegah yang sahih, ada larangan, ada tegahan
daripada baginda Nabi, yang sahih daripada keduanya sani, yang pertama menamai maghrib dengan isya, yang kedua dan menamai isya dengan atamah. Pasal baginda Nabi larang jangan waktu maghrib jangan panggil waktu isya, jangan panggil waktu isya dengan waktu atamah. Terdapat tegahan ini pada hadis Bukhari dan juga Muslim. Ada sebutlah larangan tentang larangan Nabi daripada hadis Imam Bukhari dan juga hadis Imam Muslim. Jadi hukumannya makruh lah. Itulah hukuman dia. Dan makruh tidur dahulu daripada sembahyang Isya, dan kemudian daripada masuk waktunya nyatu Isya. Baik, nak mengaji perkara-perkara makruh ni. Dan makruh kita nak tidur lena. Makruh kita tidur dahulu, yakni sebelum daripada kita semayang Isya. Kita tak semayang Isya lagi, tapi kita pergi tidur dulu. Tidur saat ni, kemudian daripada masuk waktunya nyatu Isya. Maghrib dah habis, dah masuk waktu Isya, kan? Dah orang dah bang Isya lah maksud dia. Tiba-tiba berasa mengantuk macam mana, tak mau nak mayang Isya lagi, kan? Dia tidur lena dulu. Jadi hukumnya makruh. Pasal dah masuk waktu Isya, jangan duduk tidur lah, mayang dulu, kan? Habis-habis mayang Isya tu dah mengantuk sangat, tidur lah. Lagu tu lah sepatutnya. Jadi kalau dia buat juga sebelum daripada sembahyang Isya dia tidur, hukumnya makruh. Baik. Begitu juga dan jikalau waktu maghrib bagi musafir yang mengerjakan jamak takdim sekalipun, dan juga makruh tidur, dan juga makruh kita tidur sebelum daripada sembahyang Isya. Ini pada masalah apa? Masalah yang kedua ni. Pada masalah jikalau waktu maghrib, dalam waktu maghrib dia tidur, maksudnya dalam waktu maghrib dia lena, dia tidur, makruh. Ini masalah siapa yang dia makruh tidur dalam waktu maghrib ni? Bagi musafir, bagi satu orang musafir yang mengerjakan jamak takdim, jamak takdim sekalipun, yakni makruh juga. Masuk sekalipun tu yakni makruh juga, dia tidur sebelum daripada sembahyang Isya. Dia musafir, kemudian dia nak buat jamak takdim antara maghrib dengan Isya. Faham dah? Dia nak buat sembahyang Isya dalam waktu maghrib lah, begitu. Kemudian lepas habis dia sembahyang maghrib, dah habis dah dia sembahyang maghrib, dia nak buat jamak takdim, tiba-tiba dia pergi tidur, tak ada sembahyang Isya, pergi lena pula dah. Tu reti dia, kan? Dah kata nak buat jamak takdim lepas maghrib, teruslah sembahyang Isya. Walaupun tak masuk waktu Isya, pergi bagi diri dia dah masuk dah waktu Isya, walaupun itu ialah waktu maghrib, kan? Lepas tu nak tidur, tak apalah. Ini masalah yang kedua. Jadi lepas dia sembahyang waktu maghrib, lepas tu buat jamak sembahyang waktu Isya, kemudian nak tidur pun tidurlah. Ni tak, dia buat maghrib tapi niat dia buat jamak takdim. Lepas maghrib tu mana pun tak tahu, pergi sandak lena terus, tak ada nak buat sembahyang maghrib. Mana kata jamak tak jadilah, selagi Isya dia kena buat dalam waktu Isya. Maghrib tu sah sembahyang dia, tak apa. Pun sekalipun dia kata makruh juga tidur sebelum sembahyang Isya, dia kata
Lagu tu reti dia. Dalil pada kata makruh kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benci ia Nabi akan dia tu tadi tidur dahulu daripada sembahyang Isya. Nabi tak suka. Nabi benci, Nabi tak suka. Tidur di malam hari sebelum daripada sembahyang fardu Isya. Jadi mayang tu mayang awal-awal senang sikit. Lepas tu nak lena nak tidur pun lena lah. Tapi kadang-kadang kita lambat-lambat nak mayang Isya, sehari kita mengantuk pula. Kita mengantuk, rebah-rebah badan dan lena. Tidak. Bangkit pukul berapa mayang Isya? Alah, pukul 1 je bangkit. Jadi mayang pun lewat. Tu mujur bangkit pukul 1. Bangkit masa orang bang subuh lagi haru. Isya pun terlepas lagi tu ya. Jaga-jagalah. Baik. Riwayat Bukhari dan juga Muslim yang kata makruh kerana bahawasanya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam adalah benci ia akan dia tu. Riwayat hadisnya terdapat dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini perkara-perkara makruh kalau boleh tak usah buatlah, elakkanlah. Dan lagi kenapa yang jadi hukumnya makruh? Pertama tadi ilatnya kerana bahawasanya Nabi. Ni ilat yang kedua. Dan lagi kerana membawa tidur itu kepada mentakhirkan Isya daripada awal waktunya, waktu Isya. Dan sebab yang kedua kenapa makruh kita tidur sebelum daripada sembahyang Isya, sebabnya kerana membawa oleh tidur itu, yakni tidur sebelum dari sembahyang Isya tak sah ni, membawa kepada mentakhir, kepada melambatkan sembahyang Isya. Kita pergi sembahyang Isya je lambat, melambatkan daripada awal waktunya Isya. Dah kalau kita tidur masuk waktu Isya, kita pergi lena, tentu dah kita sembahyang Isya tentu lewat. Mangkit satgi tak tahu pukul berapa. Tak? Pukul 12 ke, pukul 1 ke saat lagi, pukul 3 ke. Lagu tu lah kita. Kalau tidur sebelum sembahyang Isya ni, satgi nak mangkit sembahyang Isya. Jadi kita dah melambat melewatkan sembahyang Isya, keluar daripada awal waktu. Awal waktu lebih kurang setengah jam. Tu je. Mula daripada masuk waktu sembahyang Isya tu lebih kurang setengah jam. Kalau kita tidur dulu, jawabnya dak lah. Tak sembahyang Isya adalah di awal waktu lah jawabnya. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dan terkadang kadang-kadang boleh jadi lagu ni juga. Terkadang apa? Berkekalan oleh tidurnya seorang hingga luput waktu, yakni waktu Isya. Kadang-kadang ghalibnya kita tidur, punya mengantuk, lena tak lena tu sampai subuh, sampai habis waktu Isya, yang ni pergi jadi berdosa pula dah. Kalau tadi cuma makruh ya, ialah cuma makruh juga. Hak ni lajak sampai menjadi haram. Masuk subuh baru jaga, nak tidur sangat, letih sangat tak boleh. Itu yang kita makruh, sebab nak lari daripada hak besar. Jangan buat benda-benda kecil ni. Tidur janganlah. Lagi takutnya lajak sampai kepada waktu subuh pula nanti. Bang subuh baru jaga.
Dan berlakulah oleh yang demikian itu, yang demikian itu makruh tadi. Dan berlakulah oleh yang demikian itu, yakni makruh tidur dahulu daripada sembahyang Isya tadi, pada sekalian waktu sembahyang. Bukan hanya cerita tajuk sembahyang Isya saja, semua sembahyang. Masuk dah waktu zuhur, masuk dah waktu lohor, tidur dulu. Selagi sembahyang lohor pukul 3 ke pukul 4 ke, sebenarnya makruh. Ikutlah waktu apa-apa. Waktu subuh ke tidur dulu, waktu lohor ke, waktu asar ke, waktu maghrib ke. Masuk waktu maghrib lena dulu. Takut tak ada dengan maghrib masak lagi. Kalau lama mana pun waktu maghrib kan, sejam lebih-lebih sikit ya. Jadi hukumnya makruh lah tidur. Hukuman tidur sebelum sembahyang tu, hukumannya ialah makruh. Tidur apa semua, sembahyang dulu. Senang lagu tu. Baik. Bermula tempat harus tidur. Jika mengeras akan dia oleh tidur, dengan sekira-kira jadilah ia tiada tamyiz baginya. Baik. Bermula, bolehkah tidak makruhkah kita tidur sebelum sembahyang? Tadi kita belajar musannif kata sebelum kita sembahyang makruh kita tidur. Nampak dah? Makruh kita tidur selagi kita belum sembahyang. Tapi ada juga beberapa keadaan yang mana hukumnya tidak makruh. Kita tidurlah, tak makruh kita tidur kan? Walaupun kita tak sembahyang lagi. Tu maksud reti dia. Masa mana? Tengok. Dia kata bila tu yang kata haruslah dia tidur, bolehlah mana harus ni. Jika mengeras akan dia oleh tidur, jika mengerasi akan dia akan seorang oleh tidur. Maksud mengerasi ni ginilah maksud dia. Mengantuk, terlajak sungguhlah. Gitu reti dia. Tak boleh tahan dah. Nak celik mata tak larat dah. Punya tak tahan, tak punya mengantuk. Kira kalau pejam mata dandan lena tu benar mengerasi. Kan? Ataupun kita panggil bahasa kita mudah sikit nak faham, terlampau mengantuk. Sangat-sangat tak boleh tahan dah. Sangat-sangat tak boleh nak tahan, nak berjaga tak boleh tahan dah. Kan? Kira bila-bila masa kelip mata pun lena lagi. Baik. Jadi dia duduk dalam keadaan begitu, sangat mengantuk dah, terlajak dah mengantuk, tak boleh buat apa dah. Maka masuk waktu sembahyang. Jadi dia pergi tidur dulu. Adakah perkara tu salah? Iyalah, tak adalah kata salah apa, harus ni boleh buatlah. Kan? Boleh tidurlah. Baik, macam mana nak faham maksud mengeras akan dia oleh tidur? Nak tu taswir dia, gambaran dia. Dengan sekira-kira jadilah ia seorang tiada tamyiz baginya, yakni bagi seorang. Apa maksud tiada tamyiz? Tiada tamyiz, tak dapat nak membezakan. Kan kita ni dipanggil mumayyiz. Seorang yang boleh membezakan. Maksudnya kita masih lagi boleh bezakan mana kanan, mana kiri, mana betul, mana salah. Akal kita akibat terlajak mengantuk sangat, sampai dia sampai ke macam kita kata nak hampir ke tak sedar ke diri. Terlajak dengan mengantuk. Nak hampir macam kita kata nak tak sedar ke diri, tak nak beza tu. Hak mana satu, mana kanan, mana kiri, mana betul, mana salah. Hampir sampai ke tera tu. Kalau bahasa kita macam mana?
Kan? Kan kita duduk telajak ingat mengantuk kan. Ngantuk amat-amat. Telinga dengar. Orang nak bersembang tu dengar. Tapi tak tahu apa satu. Kan? Tapi tak tahu apa satu dah. Kan? Pendek kata, kita duduk dalam kena mangli, lali gitu dah. Anytime boleh terlena gitu lah lagi. Tu telajak lah tu orang panggil. Bahasa kita telajak mengantuk lah. Baik. Lepas itu tak apalah. Dan tiada dapat akan dia seorang menolakkan dia tu tidur. Ini maksudnya mengerasi akan dia oleh tidur. Nak urai maksud tu. Dan apalagi tak dapatlah akan dia oleh nak menolak tidur. Mengerasi tu mana tidur tu yang menang, dia tu yang kalah. Tu mana mengerasi. Kan? Maknanya dia tak dapat menolak diri dia daripada tidur. Memang saat lagi memang dia lena. Jegir mata sangat dia tak mau tidur. Tok tahan juga sengkang mata-mata tu, tak mau tidur. Tapi telajak mengantuk, terlena juga. Tu makna dia. Dia mengerasi. Kan? Tidur tu mengerasi dia, mengalahkan dia. Baik. Atau ghalib atas zannya seorang, oleh bahwasanya ia seorang jaga daripada tidurnya seorang, padahal jaga mangkit dari tidur ada tinggal daripada waktu-waktu semayang tu. Ada tinggal apa? Oleh qadar yang meluluskan akan sembahyang dan taharahnya tu seorang. Tu seorang. Ataupun dia mengantuk sangat-sangat dah ni. Kan? Yang mana kalau dia tidur, sekali lagi dia jaga daripada tidur, dia dan lagi semayang dalam waktu. Katalah zuhur, masuk lohar, mengantuk tidur pukul 2. Kan? Terpaksa tidur, tak dapat tak tidur, kena tidur. Dia tu, keadaan dia tu. Kan? Dan dia tahu, dia pasti ataupun dia zon kuat sangkaan dia, pasal hari-hari pun lagu tu. Dia boleh timbul zon tu. Pasal hari-hari pun kalau tidur, lagi mangkit dalam pukul 3.30 ke. Kan? Asak kita kata dalam 4 suku 4.20. Dan lah dia nak ambil ayat semayang, nak bersuci, lagi nak semayang lohar 4 rakaat dan dalam waktu. Maka kalau begitu harus dia tidur dulu sebelum daripada dia sembahyang. Tu erti dia. Masuk harus tidak haram lah. Sekarang kita ulang lah. Masuk harus itu yakni tidak berdosa, tidak haram, tak salah apa. Sebaliknya ni nak lawan dengan tadi. Dan jika tiada seperti demikian itu, dan jikalau tidak adalah ia seorang tadi seperti demikian itu, mana tu mengerasi akan dia oleh tidur, itu musyaru ilaih dia. Sebaliknya kalau kata dia ni bukanlah orang panggil kan, terlajak sangat, mengantuk tapi boleh tahan lagi, boleh kawal lagi. Kalau lagu tu haramlah tidur. Haramlah diri dia nak tidur. Kalau lagu tu berdosa dia tidur sebelum daripada semayang. Berdosa ni macam mana? Hak masalah yang ketiga tadi. Dia cekera memang tak dan. Kalau jaga dari tidur pun sat lagi kan, habis waktu semayang. Jaga tak jaga, dia tidur tu lohak tak semayang lagi. Kan? Dia tahu kalau dia tidur sat lagi terlepas semayang lohak tu. Sat lagi jaga tak jaga pun masuk asak, orang bangsa baru jaga. Dia yakin lagu tu, dia pasti lagu tu. Kalau lagu tu hang tak boleh tidur. Haram hang tidur. Mengantuk macam mana pun kena semayang.
Kecuali orang yang zon tadi, pasal duduk biasa hari-hari kalau dia tidak, kan, sejam 2 jam dia jaga pun sat lagi, kan, dan dalam waktu, dan lah semayang dalam waktu, tu hukumnya harus. Dia tidak. Ni kalau dia cekera tak ada, kan. Kalau aku tidak juga sat lagi lohak terlepas, lagu tu, maka haram dia tidak. Tengok keadaan kita macam mana, apa kebiasaan kita, kan. Kebiasaan kita yang tidak sebelum semayang ni, sat lagi jaga dari tidak, dan tak kita semayang dalam waktu, ataupun lepas-lepas tak ada semayang dalam waktu. Situ baru kita boleh tahu apa hukumnya kita tidak sebelum semayang, kan. Sama ada harus atau sama ada haram. Lagu tu reti dia. Baik, habis dalam situ. Dan demikian lagi, makruh berkhabar-khabar. Berkhabar-khabar ni kita kata apa? Bersembang. Bahasa kita ni, berkata-kata atau bersembang lah, bersembang. Makruh kita nak bersembang-sembang kemudian daripada sembahyang Isya. Kita sudah sembahyang Isya, makruh bersembang. Sama ada lepas sembahyang Isya kita buat amal ibadat, ataupun lepas sembahyang Isya kita tidur, kan. Ni lepas sembahyang Isya bergebang dulu, ikutlah di rumah ke, di masjid ke, di surau ke, kan, di kedai kopi ke, kan. Dan nak tidur lambat lagi, pukul 12 nusak lagi baru nak tidur, kan. Nak tunggu sampai pukul 12 ni, jom Sat, ni kawan nak telefon ni, jom kita pergi makan ayak apa semua lagi, kan. Hukumnya makruh tu. Dah pergi makan ayak tak bersembang apa, bersembang takkan sengap gitu. Bergebang, makruh. Tu ya hukum dia, tu hukum asal. Baik, lepas tu kerana baik pasal apa jangan bersembang. Dan lepas-lepas dah sudah kita sembahyang solat Isya, sengap saja. Sengap dia ikutlah, sengap nak tidur ke, sengap kita buat ibadat ke, baca Quran pula ke, kan, muzakarah ilmu ke, mengaji lagi ke, itu tak apa. Dia tidak mutlak, dia tidak kata asal kata bergebang makruh. Tengok bentuk sembang tu, kan, bentuk sembang yang macam mana yang kita katakan dengan makruh saat ni. Tidak semualah. Baik, jadi kata musannifnya kerana bahawasanya Nabi SAW adalah ia Nabi benci akan dia akan berkhabar-khabar kemudian daripada sembahyang Isya. Rupanya ada hadis Nabi tak suka, diri Nabi sendiri tak suka bersembang-sembang, bergebang-gebang, kan, lepas daripada sembahyang Isya. Hadisnya riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis sahih ni, kan. Baik, habis tu. Dan lagi sebab pasal apa makruh? Pertama kerana bahawasanya Nabi tadi, ni yang kedua. Dan lagi dengan sebab berkhabar-khabar. Ingatlah berkhabar-khabar tu bahasa kita bersembang-sembang, kan, berkata-kata, berborak-borak, bohlah makna ke mana pun. Dengan sebab kita ada bersembang dengan sama-sama kawan ni, terkemudianlah tidurnya tu seorang lambat tidur. Terkemudian tu lambat. Dah awal-awal tu tak mau nak, kan, awal-awal tak mau nak tidur, kan, sehari jadi lambat tidur. Sehari pukul 12 lagi lah baru nak tidur. Jadi apa masalah dia kalau tidur lewat ni? Tidur lewat lah maksudnya. Maka ditakut atas seorang oleh luput sembahyang tahajud jika ada baginya seorang sembahyang tahajud. Baik,
sekiranya kita ni nak berqiyamul lail malamnya sat lagi. Kita nak mangkit tengah malam, kita nak sembahyang sunat tahajud. Itulah amalan kita. Kan orang yang nak sembahyang sunat tahajud ni dia kena tidur awal. Kan? Kalau tidur lewat, dua kemungkinan lah, jaga dengan tak jaga. Kan? Tapi selalunya kalau kita tidur awal, tidur kita cukup. Kan? Kita boleh jaga mangkit tengah malam, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Kan? Boleh dah nak mangkit, nak buat ibadat. Tapi dah pukul 12 tak tidur lagi. Kan? Katalah lewat sikit lagi, pukul 1 baru nak lena. Apa nak main tahajud pukul berapa? Jawabnya tak lah. Kan? Jadi bagi kita yang nak berqiyamul lail, kan? Jangan bersembang-sembang lah lepas habis daripada sembahyang Isya tu. Kan? Siap-siap nak tidur, nak mangkit tengah malam pula. Kan? Pasal tu makruh dia tidur. Apa dia? Makruh dia bersembang lepas daripada sembahyang Isya. Tu yang pertama. Lagu mana kita yang tak sembahyang tahajud? Makruh juga kah? Sembang lepas daripada sembahyang Isya, makruh juga. Nanti tengok apa kata al-musannif. Lepas tu kata musannif lagi, atau luput sembahyang Isya daripada waktunya Isya pula subuh, atau luput sembahyang subuh daripada waktunya tu subuh, ataupun daripada awalnya tu waktu subuh. Ataupun kalau kata kita yang tak sembahyang tahajud ni, kan, itulah yang ghalibnya kita ni, bukan biasa pun nak mangkit tengah malam nak sembahyang sunat tahajud. Baiklah, adakah boleh ataupun tak makruh kita bersembang-sembang? Kan? Tak juga, makruh juga. Kan? Pasal apa? Kita nak sembahyang fardu subuh di awal waktu. Kalau kita tidak lewat, kan? Kalau dah sebab kita bersembang lah, sebab kita bersembang saat ni lalu kita tidak lewat, kan? Jadi kita ni apa tidak lewat bermakna tidur memang tak cukup. Tak cukup tidur. Tak cukup tidur memang nak tidur lagi. Kan? Kalau jam bunyi pun kan tak boleh nak mangkit. Kan? Kiraan jam kita tidur, apa jam tidur kita tu tak padan lagi. Kan? Saat lagi wa imma sama sekali tak sembahyang subuh, tu maksudnya luput sembahyang subuh tu daripada waktu. Kan? Jaga tak jaga cerah, terbit matahari dah, habis tak sembahyang subuh. Ataupun yang kedua, kita tak dapat nak sembahyang fardu subuh di awal waktu. Jaga tak jaga lagi pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi bukan awal waktu dah. Kan? Cerah dah langit. Dah terlak matahari dah pukul 7 sekali lagi. Jadi sebab itu juga. Kan? Walaupun tak ada lah sebab kata kita nak main tahajud tengah malam pun, jangan tidur lewat. Dia mau lah kutuk. Kan? Kalau tak ada apa-apa pasal, tidur juga. Tidur awal sikit. Gitulah. Kecuali ada kerja nak buat. Ada pasal-pasal. Itu lain. Ni dah tak ada kerja apa nak buat apa lagi. Baca Quran pun segan. Nak zikir pun malas, nak berdoa pun malas, tidur. Kan? Niatlah hati nak mangkit sembahyang subuh di awal waktu. Ataupun niatlah hati tidur ni nak mangkit pukul 3 pagi saat lagi aku nak sembahyang tahajud. Satu lagi bagi orang yang nak berpuasa. Satu lagi lah dia maksudnya abang tak abang. Satu lagi bagi orang yang nak berpuasa. Esok dia nak puasa. Kalau tidur lewat, lagi nak mangkit makan sok. Kan? Tak larat nak mangkit. Kan? Tidur dah lah pukul 12. Lebih ke ikutlah. Lagi nak mangkit pukul 4 pagi ke, pukul 4.30 pagi ke. Kan? Hak nak kena masak apa semua lagi. Lagi letih, rebah gitu, naik darah tinggi lagi tu ya sat lagi. Bukan pasal apa, pasal tak cukup tidur. Sebulan direct tidur pukul 12, pukul 1. Tidurlah. Mangkit lagi pukul 3, pukul 4 nak mangkit dah. Tidur apa minitnya? Kan? Tak apa boleh tahan. Hak tak boleh tahan tu. Lama-lama rebah gitu ya. Cek-cek tu dia naik darah tinggi 200. Darah atas sampai 200.
Kesnya darah tinggi naik lah. Darah tinggi naik pasal apa? Tak cukup tidur. Kan? Tidur awal. Tu cerita orang yang nak berpuasa. Kita bersupalah saat lagi nak makan sok pagi esok. Kan? Tu yang segan nak bangkit tu kes apa? Tak cukup tidur lah tu. Nak lena, nak tidur je tu. Ngantuk. Kan? Jadi makruh tu pasal apa? Kalau orang tanya, pasal apa makruh bersembang lepas Isyak? Kan? Ada pasal lah hukumnya tu. Baik. Habis tang situ. Lepas tu lagi katanya lagi al-musannif bermula yang dikehendaki khabar yang mubah yang lain daripada waktu ini. Baik. Jadi katanya al-musannif bermula yang dikehendaki dengan khabar tu bersembang. Makna khabar tu bersembang lah. Bermula yang dimaksudkan dengan bersembang yang diharuskan. Yang mubah tu mana yang diharuskan. Yakni kemudian daripada semayang Isyak. Kena qaid lagi, yakni selepas atau kemudian daripada semayang fardu Isyak. Maksud sembang yang dibenarkan. Yang ni tak ada salah apa. Ialah yang lain daripada waktu ini. Mana waktu ini tu tadi? Hak selepas daripada semayang fardu Isyak. Lepas daripada semayang fardu Isyak, kalau tak ada kerja apa, lena lah. Niatlah tidur awal nak buat apa lagi kan, nak makik tengah malam ke apa ke, nak menanak ke, nak makik sok ke apa ke, kan? Lain daripada ni lah, lain daripada waktu Isyak. Macam lepas waktu lohor, lepas semayang zuhur, selepas semayang maghrib, selepas semayang asar. Tu sembang tak apalah, tak makruh. Ni lepas Isyak ni. Yang tu jadi makruh hukum dia bersembang tadi ni. Okay, boleh faham baik, dia ibarat dia pendek-pendek ya. Habis tang situ kita berhenti dekat situ. InsyaAllah lah kita sambung lagi minggu depan. Jadi kita berhenti pada kata adapun khabar, yakni bersembang-sembang yang makruh pada yang lain daripada waktu ini ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. Wallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم